أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت بيده الأمر كله وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله خير نبي اجتباه رحمة للعالمين بعثه صلى الله وسلم وبارك عليه وزاده فضلا وشرفا وتكريما لديه أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Sidang jemaah ahli qaryah Bukit Lutong yang dimuliakan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Perhatikanlah dan sedarlah bahawa sesungguhnya kehidupan di dunia adalah satu medan ujian. Prihatinlah dengan perintah Allah dengan melaksanakannya. Dan hati-hatilah dan sensitiflah dengan larangan Allah dengan menjauhkan diri daripadanya. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada suatu ibadah yang amat agung, yang amat mulia seperti mana ibadah haji yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan berterusan sehinggalah ke hari kiamat, disucikan dan dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segala syirik dan bidah yang bersangkutan dengan ibadah haji. Apabila keputusan perutusan para anbiya alaihi wassalatu wassalam, lalu manusia terpengaruh dengan bisikan syaitan, lalu menubuhkan dan menciptakan, memasakkan patung-patung berhala di sekitar Kaabah. Lalu mereka mencampur adukkan ibadah yang suci dengan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membersihkan kota suci Mekah, khususnya Kaabah dan sekitarnya daripada anasir-anasir berhala dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada suatu kemuliaan seperti mana kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya ketika mensyariatkan syariat yang sangat agung ini, iaitu kewajiban menunaikan haji. Kalau tidak boleh setahun sekali, maka paling kurang setahun seumur hidup. Sesungguhnya kita merasakan cemburu dengan saudara-saudara kita yang Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan dan menjemput mereka untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala di padang Arafah, di rumah Allah, di Baitullahil Haram, di Mina, di Muzdalifah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah mereka dan menjemput kita agar dapat bersama-sama menunaikan haji pada tahun-tahun yang akan datang.
Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya di dalam Islam ada dua hari kebesaran sepanjang tahun. Pertama, hari raya Aidil Fitri, hari raya kebesaran yang diperintahkan agar kita mengagung dan membesarkan sempena dengan kejayaan dan nikmat yang Allah berikan kepada umat Islam dapat menunaikan ibadah puasa sepanjang bulan Ramadan. Yang kedua, ibadah haji. Lalu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada seluruh umat Islam agar meraihkan para hujjaj Baitillahil Haram dengan mengingati mereka dan menunaikan salat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan kepada umat Islam ibadah haji yang amat mulia ini. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang pada pagi ini ingin menceritakan dan menguraikan dan menganalisiskan hikmah-hikmah dan keindahan-keindahan di sebalik syiar-syiar dan manasik haji, maka sebenarnya tidak mampu dengan waktu yang pendek ini. Tetapi sebenarnya adalah menjadi suatu kewajiban dan satu kemestian bagi setiap umat Islam agar mempelajari ibadah haji dengan segala sejarah dan falsafahnya, agar kita pergi menunaikan haji nanti dengan penuh ilmu dan penuh kesedaran dan penuh kefahaman terhadap ibadah yang amat suci dan agung ini, agar kita pulang daripada haji nanti dengan dosa yang diampunkan besar dan kecilnya, dengan semangat juang yang baru untuk mengharungi ujian kehidupan dunia yang penuh cabaran, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang sebenarnya, hamba-hamba Allah yang mentaati segala perintah dan menjauhi segala larangan, hamba-hamba Allah yang tunduk dan patuh dan taat pada setiap perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak memahami hikmah di sebalik suatu perintah. Di dalam ibadah haji jelas satu sifat yang amat menonjol dalam ibadah haji ialah ta'abbud. Maksudnya melakukan sesuatu semata-mata kerana Allah memerintahkan. Walaupun seseorang Muslim itu apabila dia diperintahkan agar tawaf, agar berwukuf di Arafah, agar menunaikan sa'i di antara Safa dan Marwah, agar melontar jamrah, walaupun dia sebenarnya tidak memahami hakikat sebenar, hikmah di sebalik dan tujuan di sebalik ibadah itu, tetapi dia tetap melaksanakan kerana semata-mata menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengukur perintah Allah dengan akal fikirannya yang sesat, tetapi segera patuh walaupun tidak memahami hikmah dan tujuan di sebalik perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu manifestasi daripada kisah-kisah yang berlaku dan sejarah-sejarah yang telah berlaku terhadap Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Siapakah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Seorang manusia yang sangat agung, seorang manusia yang sangat mulia, yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kalangan ramai-ramai makhluknya untuk dilantik menjadi Rasulullah kekasih Allah Subhanahu wa taala, untuk dipilih menjadi daripada kalangan nabi-nabi yang ulul azmi, yang mana mempunyai semangat jiwa yang kental dalam mengharungi setiap tawaran dan dugaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah Nabi Ibrahim? Tidak dapat kita bayangkan begitu hebat syakhsiat dan kepribadian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apabila kita membaca sejarah dan kita merenungi saat-saat kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam yang penuh dengan ujian sejak daripada kelahiran beliau, bagaimana beliau dibesarkan oleh seorang ayah yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan bekerja sebagai pembuat dan pencipta berhala. Bagaimana Nabi Ibrahim menghadapi kaumnya dan menghadapi raja pemerintah pada zaman itu yang memerintahkan seluruh rakyat agar mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Ibrahim menghadapi segala ujian yang besar
Walaupun beliau keseorangan, tetapi bangun dan menentang arus perdana pada waktu itu yang mengajak agar manusia merosakkan muka bumi dan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita semua tahu kisah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dicampakkan ke dalam api yang amat garam dan menjulang, sehingga mereka tidak dapat mendekati api itu. Semata-mata dengan Nabi Ibrahim mengajak mereka agar tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dan bahkan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam telah diberikan kebijaksanaan yang amat mengagumkan. Apabila walaupun masih usia muda remaja, beliau sudah dapat berfikir, merenung dan menghayati fitrah beliau yang suci dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, dapat mengesan kesalahan dan kesesatan kaumnya. Walaupun beliau berada seseorang diri, tidak ada sesiapa pun bersamanya. Itulah kekentalan iman dan kehebatan kekuatan keyakinan yang ditanam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam jiwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung berhala di dalam kuil kaumnya dan membiarkan berhala yang paling besar lalu digantungkan kapot di leher berhala itu. Lalu para kaum mereka apabila pulang daripada pergi bersukaria terkejut dengan apa yang berlaku terhadap Tuhan mereka daripada kemusnahan yang tidak diduga. Lalu mereka menganggap bahawa yang melakukan itu adalah Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala merakamkan peristiwa ini. Qalu anta fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim. Mereka berkata, adakah kamu yang telah melakukan kemusnahan ini dengan tuan-tuan kami, wahai Ibrahim? Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fattaquhum in kanu yantiqun. Bahkan telah melakukan kemusnahan ini patung yang paling besar di kalangan mereka. Lihatlah patung itu terus tegak berdiri tanpa sebarang kepecahan, tanpa sebarang kekacatan. Maka tanyalah patung yang besar ini sekiranya dia mampu berfikir dan bercakap. Lalu mereka semua apabila mendengar hujah Nabi Ibrahim alaihissalam, faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumul zalimun. Hujah yang kuat itu menghidupkan fitrah keimanan di dalam hati kaumnya. Lalu mereka kembali ke dalam diri mereka. Lalu masing-masing mengaku kebodohan mereka. Lalu mereka berkata sesama mereka, sebenarnya kamu semualah kaum-kaum yang zalim. Lalu syaitan membisik dan merosakkan fitrah mereka. Seperti mana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma nukisu 'ala ru'usihim laqad 'alimta ma ha'ula'i yantiqun." Kemudian mereka memenggangkan ke atas kepala mereka. Maksudnya mereka meletakkan kepala mereka ke bawah dan kaki mereka ke atas. Tidak menghormati akal fikiran mereka. Lalu mereka menjawab kepada Nabi Ibrahim, sesungguhnya kamu sudah mengetahui wahai Ibrahim bahawa patung berhala yang besar ini tidak mampu berkata-kata. Lalu Ibrahim alaihissalam terus mengambil kesempatan untuk berdakwah. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Adakah kamu menyembah sesuatu selain Allah yang tidak dapat memberikan manfaat apa-apa pun kepada kamu dan tidak dapat memberikan sesuatu mudarat pun? Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Celakalah bagi kamu semua dan segala apa yang telah kamu sembah selain daripada Allah. Afala ta'qilun? Adakah kamu tidak mempunyai akal? Lalu mereka apabila kalah hujjah, mereka menggunakan kekerasan. Qalu farriquhu wanzuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Lalu mereka menjawab, makanlah dia dan tolonglah dan menangkanlah tuan-tuan kamu jika kamu nak lakukan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bagaimana lemahnya sikap dan hati manusia yang berada di dalam kebatilan. Di dalam perancangan mereka untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam pun mereka sebenarnya teragak-agak dan takut dengan keputusan mereka itu.
harriqu wa'buru alihatakum in kuntum fa'ilin. Bakarlah dia dan tolonglah tuan-tuan kamu jika kamu semua nak lakukan. Jika kamu semua nak lakukan. Digantungkan dengan jika. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Agung yang memiliki segala-galanya, langit dan bumi, segala sesuatu tidak akan berlaku dengan izin Allah. Allah berfirman kepada api, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami berkata, wahai api, jadilah kamu sejuk dan selamat ke atas Ibrahim alaihissalam. Para ulama sejarah seperti mana diriwayatkan dalam hadis Rasulullah SAW menceritakan perincian kisah ini. Bagaimana apabila mereka membakar dan menghimpunkan kayu-kayu untuk membakar dan menghidupkan api yang sangat besar dan menyala begitu dalam sekali, akhirnya mereka tidak dapat mendekati api tersebut. Lalu syaitan telah menjelma dan berubah seperti seorang tua, lalu memberikan idea kepada mereka agar mencipta manjanik. Manjanik ialah seperti sebuah lastik yang besar, yang gergasi, yang digunakan untuk mencampakkan dan melontarkan Nabi Ibrahim AS ke dalam api. Lalu apabila kaum mereka mengikat Nabi Ibrahim dan melontarkannya ke dalam api dan melepaskan lastik manjanik itu, ketika Nabi Ibrahim menjulang ke langit, hampir-hampir nak jatuh ke dalam api yang amat garam dan amat kuat penjalanan itu, malaikat Jibril alaihissalam turun daripada langit. Lalu berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, "Ya Ibrahim, alaysa laka ilayya haja? Alaka haja?" Wahai Ibrahim, adakah kamu ada hajat untuk terhadap aku? Adakah kamu perlu pertolongan aku? Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan jiwa keimanan yang kental dan ketenangan yang sukar untuk diungkapkan berkata, "Amma ilaika falak." Adapun hajat aku kepada kamu, maka tidak. Maksudnya Nabi Ibrahim berkata kepada malaikat Jibril alaihissalam dalam situasi yang amat gawat itu, "Aku tidak memerlukan pertolongan kamu, kerana aku hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Malaikat Jibril alaihissalam yang Allah Ta'ala utuskan untuk mengibarkan sebelah sayapnya dan menghancurkan seluruh negeri dan penduduk sebuah negeri. Malaikat Jibril yang amat agung dan besar itu, yang amat berkuasa, yang kuat itu, menawarkan pertolongan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tetapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berada dalam keadaan kanar, berada dalam keadaan penyerahan mutlak hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal yang begitu tinggi dan agung. Lalu beliau menjawab, "Adapun pada engkau maka aku tidak perlukan." Lalu mereka berkata, "Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dia memberi pertolongan kepada kamu." Lalu Nabi Ibrahim menjawab, "Ilmuhu an hali yughnihi an su'al." Allah ilmunya terhadap aku. Apa yang berlaku terhadap aku, dia yang takdirkan dan dia maha mengetahui. Maka itu sudah cukup daripada aku memohon dan meminta pertolongan kepada. Keyakinan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lalu Allah tunjukkan mukjizat yang amat agung. Allah memerintahkan api yang menyala-nyala tiba-tiba menjadi sejuk dan selamat. Sejuk dan selamat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala berbunyi, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kamu selamat dan sejuk nyaman terhadap Ibrahim. Selamat dan sejuk nyaman terhadap Ibrahim alaihissalam. Para ulama tafsir menyebut sekiranya ayat ini berbunyi kuni bardan sahaja, jadilah wahai api sejuk, maka nescaya api itu akan menjadi kemusnahan terhadap Nabi Ibrahim. Kerana sejuk yang melampau adalah sama bahayanya dengan panas yang melampau. Tetapi Allah Ta'ala memerintahkan api supaya menjadi sejuk dan selamat. Bardan wa salaman ala Ibrahim. Kita semua mengetahui bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketiadaan anak. Sampailah baginda mencapai lewat usia 80. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memurniakan anak kepada beliau.
Anak yang pertama yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam. Datang dari satu ujian yang amat berat. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjuk kepada kita bagaimana hebatnya keimanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Ibrahim alaihissalam supaya membawa istrinya Siti Hajar dan anaknya yang masih menyusu. Nabi Ismail ketika itu masih lagi usia menyusu. Lalu memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam agar meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Allah Ismail alaihissalam yang masih lagi bayi yang kecil, yang masih menyusu di sebuah lembah yang kering kontang. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Lalu apabila Allah memerintahkan Nabi Ibrahim, perintah yang tidak dapat dianalisis, perintah yang tidak dapat dipahami apakah faedah daripada perintah itu. Tetapi Nabi Ibrahim seorang muslim yang sebenar, seorang yang betul-betul patuh dan taat kepada perintah Allah. Apabila bersembung perintah Allah dengan kecetakan akal fikiran manusia daripada memahami, lalu Nabi Ibrahim segera menjauh perintah Allah dan meninggalkan falsafah dan akal fikiran manusia yang cetek. Lalu beliau terus berdoa kepada Allah, wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, inni askantu min dzurriyyati, sesungguhnya aku menempatkan daripada zuriatku, istri dan zuriatku, di wadin ghairi dhi zar'in, di satu lembah yang tidak mempunyai walaupun satu tanah, walaupun satu pokok. Maksudnya lembah yang tidak mempunyai sebarang titik air, lembah yang tidak mempunyai kehidupan, tidak ada burung, tidak ada binatang yang bernyawa yang boleh hidup di situ. Lalu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim melaksanakan perintah yang sukar untuk kita lakukan. Tetapi Nabi Ibrahim menjunjungnya dengan penuh taat dan penuh penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama sejarah menyebut ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meletakkan Siti Hajar di kawasan yang dekat dengan Safa dan Marwah sekarang, di tengah-tengah Masjidil Haram, yang mana pada ketika itu merupakan lembah yang kering kontang, tidak ada sepohon hijau yang berada di situ, tidak ada seekor burung yang lalu di situ. Lalu Siti Hajar, apabila Nabi Ibrahim berpaling dan pergi berjalan untuk meninggalkan mereka berdua, Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Ya Ibrahim, ila man tatrukuna? Aina tatrukuna? Wa kaifa tatrukuna? Wahai Ibrahim, di manakah kamu nak tinggalkan kami? Lalu Ibrahim alaihissalam tidak dapat menjawab, kerana perintah itu adalah amat sukar dan amat tidak dapat diungkapkan yang kata-kata. Lalu Siti Hajar bertanya lagi, Ya Ibrahim, ila man tatrukuna? Wahai Ibrahim, kepada siapakah kamu nak tinggalkan kami? Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berhenti daripada berjalan, tetapi tidak dapat menjawab pertanyaan istrinya yang dicintai dan dikasihi. Lalu Siti Hajar bertanya lagi, Ya Ibrahim, kaifa tatrukuna? Wahai Ibrahim, bagaimana kamu boleh gamak hati tinggalkan kami di sini? Kamu nak bunuh kami? Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam tidak dapat menahan air mata daripada mengalir. Ketika itu Siti Hajar rahimahullah ta'ala berkata, ketika itu Allah Ta'ala tampakkan dalam hati seorang wanita yang beriman, yang takut kepada Allah, ilham bahawa itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim untuk memastikan, Allahu amaraka bihadza? Wahai Ibrahim, adakah Allah yang memerintahkan kamu dengan urusan ini? Lalu Nabi Ibrahim terus menjawab, na'am, ya. Bala ya Hajar, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan aku untuk meninggalkan kamu. Lalu lihatlah apakah jawaban seorang wanita yang sedang menyusukan anak. Keyakinan keimanan yang menukar seorang manusia kepada malaikat. Seorang wanita menjadi lebih kuat daripada jutaan lelaki. Apa jawaban Siti Hajar? Idzan la yubayyi'ana. Jika Allah yang perintahkan kamu
maka pasti dia tidak akan membiarkan kami mati kelaparan, wahai Ibrahim. Itulah keyakinan dan keimanan yang amat agung, yang perlu kita mempelajarinya daripada kisah-kisah di sebalik manasik-manasik haji yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan kepada kita. Lalu Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar, lalu berlakulah peristiwa yang semua kita sudah maklum. Bagaimana Siti Hajar walaupun keyakinan yang amat tinggi, tetapi beliau tak manusia. Lalu Siti Hajar apabila anak susunya menangis kelaparan dan beliau tidak mempunyai susu, lalu beliau segera mencari-cari dan berlari-lari di antara Safa, Bukit Safa dan Bukit Marwah agar mudah-mudahan nampak berkeliaran burung ataupun binatang yang menunjukkan bahawa di sana ada puncak air. Akhirnya terbitlah Allah SWT menerbitkan air Zam-Zam yang merupakan air daripada syurga, sumber air daripada syurga yang tidak akan pupus dan tidak akan kering, yang sampai sehingga sini menjadi mukjizat yang agung bagi semua manusia, menjadi bukti kekuasaan dan kebesaran Allah bagi seluruh manusia di dunia. Bagaimana Zam-Zam yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala kurniakan kepada Nabi Allah Ismail Siti Hajar kekal sehingga kini dan sehingga hari kiamat. Nabi SAW bersabda, Zam-Zam lima syuribalah. Zam-Zam itu adalah untuk apa yang diniatkan. Kalau seseorang itu meminum Zam-Zam untuk niat disembuhkan penyakit, insya-Allah Allah akan menyembuhkannya. Kalau seorang itu meminum air Zam-Zam untuk diniatkan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayaan di dunia dan di akhirat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memakbulkan niatnya sekiranya dia ikhlas. Begitulah kita jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa kisah-kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Ismail alaihissalam menjadi satu pengajaran yang tidak boleh dilupakan oleh seluruh manusia sepanjang sejarah. Sebelum saya mengakhiri khutbah pada hari ini, saya ingin menyebut sedikit kisah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ibrahim dengan ujian yang sangat hebat yang terakhir. Yang mana Allah Ta'ala memerintahkan agar beliau menyembelih anaknya sendiri. Falam rabbi habli min as-salihin. Fabashsharnahu bi ghulamin halim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Nabi Allah Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, berilah kepada aku daripada kalangan anak-anak yang saleh. Lalu kami telah memberi berita gembira dengan seorang budak yang amat sabar dan amat mulia sebenarnya. Maka apabila tiba akhir lahir dengan kekuatan, bila tambah umur kekuatan, dia dapat berusaha mencari rezeki bersama ayahnya. Lalu Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku yang dikasihi, sesungguhnya aku telah melihat di dalam mimpi bahawa sesungguhnya aku menyembelihkan. Maka apakah pendapatmu? Lalu anaknya menjawab, wahai ayahku yang dikasihi, lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepada kamu. InsyaAllah kamu akan mendapati aku di kalangan orang-orang yang sabar. Maka apabila kedua-duanya falamma aslama wa sallamu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Maka apabila kedua-duanya